Marketing ni banyak tuan Okey, online ni banyak banyak kaedah dia kan. Marketing pun banyak kaedah dia yang mana sebelum ni mungkin kita ni pakar dari segi direct approach, okey. Kita pakar buka counter, okey, ataupun kita pakar buat appointment mana-mana kata, tapi sekarang ni dalam keadaan lockdown, okey, kita di rumah sahaja, tak dibenarkan rentas daerah, tak boleh nak rentas negeri pun tak boleh. Yang pertama tak boleh, yang kedua kita pula masing-masing kita jaga kita, kan? Kita jaga kita nak jaga supaya kita ni tak jadi pembawa virus ke, ataupun kita keluar dan ambil virus orang lain ke, kita nak elak semua tu. Okay, apa option yang ada adalah online. Walaupun macam hari ni, kan, hari ni saya tak perlu pun minta kebenaran polis untuk rentas sampai ke Pantai Timur, tapi kita boleh berhubung melalui media sosial, melalui platform online. Okay, jadi online ni satu platform yang sangat mudah sebenarnya, cumanya kita kena invest sedikit, invest masa sikit, kita belajar sikit. Jangan kerput ilmu marketing, online marketing 10 tahun yang lalu tak sama dengan ilmu online marketing tahun 2021, tak sama. Saya mula bisnes online marketing ni daripada 2008 lagi saya dah start dah. Saya dah mula dah marketing online. Masa tu tak ada lagi lah Facebook kan. Ada Facebook tapi kita banyak guna blog kan, guna mudah.my masa tu. Adanya eBay, adanya lelong.my, siapa yang pernah tahu kan. Jadi kena upgrade ilmu. Hari ni 2021 kita kena belajar ilmu baru. Ilmu dulu tak boleh guna dah. Okay. Kita kena invest sikit masa kita, diri kita ni untuk kita belajar. Boleh pergi next slide, Cik Kai. Okay. Kita dalam ramai-ramai klien, dalam ramai-ramai klien, ada yang kita jumpa dan close, ada kita jumpa tak close. Okay. Ada yang jumpa 10, close 8. Ada yang jumpa 10, close 10. Ada yang jumpa 10, close 1. Ada yang jumpa 10, close 2. Okay, masing-masing punya rezeki, masing-masing punya kebolehan. Jadi sebenarnya tak kisah pun sebenarnya. Kalau kata close jumpa 10, close 2, berbaki lagi 8. Berbaki lagi 8 ni kita nak buat apa? Ini yang kita nak cerita hari ni. Ini cerita hari ni. Yang dah close alhamdulillah. Okay, yang dah close alhamdulillah. Yang tak close tu berbaki lagi 8. Macam mana, apa yang perlu kita buat? Kemudian yang close pula, yang dah close tu, 2 yang kita close tu, macam mana nak tambahkan lagi frekuensi jualan, nak tambahkan lagi sale. Daripada 2 ni merebak lagi, macam mana nak buat? Ini yang kita nak tengok. Okay, game online marketing. Okay, game online marketing ni first kali kita mesti kena tahu cara. Ini yang saya nak bagi tahu adalah ilmu dia tu. Ilmu apa yang perlu kita buat. Okay. Kalau saya nak buat goreng pisang, mesti saya kena ikut resepi goreng pisang. Okay. Kalau saya nak buat goreng pisang tapi saya tak ada resepi, saya main belasah aja, takut nanti jadi cucuk kodok. Nampak? Nanti jadi cucuk kodok, nanti tak jadi goreng pisang. Okay. Jadi kita sekarang ni kita tak nak lepaskan prospek kita. Kita dah jumpa 10 orang, close 2, lagi 8 ni kita tak nak lepaskan. Kita dah jumpa 100 orang, close 20. Lagi 80 ni apa yang kita nak buat? Kita jangan lepaskan mereka ini. Okay. Yang mana yang lagi 8 ni kita panggil database. Database yang belum convert jadi duit, belum convert jadi sale lagi. Yang 2 tu dah convert. Okay. Walaupun dah convert pun kita jangan lepas. Nampak tak? Ini kita nak panggil game online marketing. Okay. Yang kedua, tak semua result segera. Okay. Bukannya buat hari ni dapat hari ni, bukannya buat hari ni dapat esok, bukan. Mungkin ambil masa sikit. Okay. Yang mana buat cepat dapat cepat tu yang berbayar, kan. Tuan-tuan pun dah pandai kan, ada yang guna FB Ads kan, IG Ads, guna Google Ads kan, guna SMS belas, macam-macam yang berbayar. Yang berbayar tu kita dah invest. Okay. Yang invest tu mungkin kita dapat result cepat sebab kita bayar. Tetapi bila kita invest tu, kita buat FB Ads contohnya, kita dapat katakan database 100. Daripada 100 tu kita close katakan 10. Berbaki lagi 90 tu jangan kita abaikan sebab kita dah keluar duit ni. Kita manfaatkan betul-betul database tu. Cumanya yang database yang belum close ni janganlah harap cepat close. Kita janganlah harap dia close hari ni ataupun close esok. Kita pegang dia betul-betul. Yang penting benda tu tetap akan close, akan datang. Okay. Yang ketiga, sifat marketing jangka panjang. Ini yang saya beritahu tadi tu. Okay. Kita punya marketing kita ni long journey punya planning. Okay, long journey punya planning. Okay. Yang keempat,
mentaliti kita kena istiqomah. Tak boleh buat sekali, lepas tu kita tak nak buat dah, tak boleh. Kita kena jadikan rutin harian. Macam kita semayang. Okay, dekat grup saya macam ni. Macam mana kita nak istiqomah? Kita kan semayang istiqomah kan sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Tak termasuk dengan solat sunat. Tapi macam mana kita nak istiqomah buat marketing? Kita lepas semayang, kan kita doa. Lepas doa tu kita usahalah. Kita buatlah marketing, satu iklan. Iklan pula tak semestinya iklan jualan. Ingat tak semestinya iklan jualan. Sebab apa? Kita nak wujudkan engagement. Tak semestinya iklan pun. Kita post kat Facebook ke, post kat status, WhatsApp status, Facebook story, tujuannya nak wujudkan engagement. Andai kata tak ada idea sangat, kita buka status, kita respon orang lain punya status. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada engagement. Okay. Sehari kurang-kurang 5 kali. Ikutlah waktu kita semayang. Senang. Simple saja. Lepas semayang, dah wiri semua dah baca doa settle, ambil masa 5 minit, buat marketing. Jadi kat situ secara tak langsung kita istiqomah. Okay. Istiqomah. Ingat tau tuan-tuan. Lepas semayang kita buat marketing. InsyaAllah. Okay, lepas tu. Untuk game online marketing ni, kita kena sharing idea. Kalau kita ada team, kita berkongsi idea. Saya percaya masing-masing tuan-tuan perempuan semua ada team kan. Masing-masing kalau ada ayat copywriting yang menarik, ayat iklan yang menarik, kita share. Okay. Bukan sekadar itu, tetapi kalau ada ilmu dan juga info. Sebab kita bukannya nak iklan setiap hari, bukan 5 waktu tu kita nak iklan, bukan. Kita nak bagi info sama. Supaya orang circle kita ni, dia trust dengan kita, dia gembira dengan kita. Kawan dengan Azrul ni, aku dapat tahu macam-macam. Okay. Sehingga kan sampai satu tahap, kalau orang percaya pada kita, apa-apa urusan pun dia akan tanya kita dulu. Itu tahap yang menarik lah, tahap yang lebih baik lah. Okay. Memang tujuan kita hidup pun nak tambah nilai pada orang lain. Betul tuan-tuan Tujuan kita sertai takaful, tujuan kita ada dalam industri ni, kita nak bagi sesuatu yang baik pada orang lain. Okay. Sebaik-baik umat adalah umat manusia yang memberi kebaikan pada manusia lain. Okay. Okay, teruskan, boleh tekan next. Okay. Kalau saya terlalu cepat, ada soalan ke, nanti boleh stopkan saya. Okay. Sebab chatting tu saya tak baca tu. Tengah cerita ni tak baca chatting lah. Okay. Okay, first kali database. Untuk game online, patah balik. Okay, untuk game online kita kena sediakan database. Okay. Database ni saya percaya semua kita ada lebih daripada 500 database. Cumanya kita tahu ke tak tahu, kita manfaatkan ke tak manfaatkan. Okay, database Okay, database ni daripada mana kita nak dapat database? First kali Facebook. Okay, database Facebook Facebook ramai kawan-kawan kan? Ramai kawan-kawan, 5,000 lah kan, 4,000, 3,000, 2,000 tu pun dah banyak dah sebenarnya. Okay. Yang pertama daripada Facebook. Okay. First kita punya Facebook personal, friend kita. Yang kedua, Facebook group. Kat sana kita boleh dapat database. Okay. Lepas tu daripada grup WhatsApp. WhatsApp pun banyak. Kita punya grup WhatsApp saya rasa antara kita pun tak kurang 20 grup WhatsApp. Okay. Satu grup WhatsApp ahli minimum 50. Kat situ pun dah ada 1,000 orang dah. Okay. Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu save nombor phone prospek kita. Database ni, kita save nombor phone orang ni. Contoh, saya ambil contoh. Grup sekolah. Grup sekolah saya lebih daripada 50 orang. Grup sekolah kan, grup kawan-kawan sekolah. Adakah kita save semua nombor kawan-kawan kita? Okay. Step pertama, kita save nombor semua kawan-kawan kita. Step kedua, kita mesti kena message dengan dia. Message dengan kawan sekolah kita tu secara personal. Message dulu, borak apa-apa pun. Jangan terus promosi, orang tak suka. Okay, kita terus hard sell, orang tak suka. Kita borak ataupun kalau tak tahu nak borak sangat, dia borak apa dekat grup, kita reply. Salah satu reply tu kita reply personal pada dia. Secara tak langsung, ada personal punya chatting dengan dia. Okay. Bila personal punya chatting, dah borak-borak panjang sikit, kita tanya dia, kau ni dah save nombor aku ke belum? Macam tu. Kau save lah nombor aku kan. Takut apa-apa nanti mudah nak cari. Simple macam tu je. Okay. Ingat keyword dia save nombor. Save nombor phone. Kita save nombor phone dia, kita minta dia save nombor phone kita. Minimum 500 orang. Okay. Minimum 500 orang. Ingat peringkat awal mungkin lambat sikit, ambil masa, tetapi
benda ni berbaloi. Sebab apa? Database adalah king. Pernah dengar kan? Database is king. Database tu kita boleh convert jadi duit. Jadi kita invest sikit masa kita tu. Okay. Group family, sepupu-sepupu kita masih ada sepupu yang kita tak share nombor. Sepupu belah mak ke, sepupu belah ayah ke, okay. Grup penduduk, masih ada penduduk yang kita tak share nombor dia. Okay. Dan dia pun tak share nombor kita. Okay. Kalau grup penduduk, kalau jiran-jiran jual kan, jual aiskrim ke, jual kacang ke, jual keropok ke, jual air, kita personal message dia, kita belilah dengan dia. Okay. Beli dengan dia, tujuannya kita nak share nombor dia dan dia nak share nombor kita. Percayalah, benda ni modal sikit tapi untung dia sangat banyak. Okay. Sebenarnya daripada sumber Facebook dan WhatsApp pun dah banyak. Dah lebih daripada 500. Cuma kita buat ke tak buat. Okay. Group WhatsApp pun dah banyak. Facebook friend pun ada yang kita share nombor, ada yang kita tak share nombor. Yang mana tak share nombor tu, kita tengok dia post kat story, kita respon story dia, borak sikit, minta nombor phone. Lepas tu, lepas dia bagi nombor phone, kita WhatsApp dengan dia, minta dia share nombor phone kita, settle. Tak payah nak iklan lebih-lebih sangat. Itu step pertama. Okay, jelas tuan-tuan? Harap-harap semua jelas? Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, orang Johor respon. Nak dengar orang Pantai Timur ni? Beres ke tak ni? Set kita ni. Beres. Oh, beres. Gitulah. Saya bukan orang Pantai Timur tapi saya lahir kat Kelantan. Bolehlah kecek Kelantan sikit-sikit tu boleh. Okay? Beres selalu. Beres selalu. Set kita tersi pecah dah. Okay, seterusnya. Okay. Kita dah kumpul database yang begitu banyak. Kemudian kita kena susun pula. Kita kena susun. Kita dah kumpul. Ingat minimum 500. Minimum 500. Paling cantik 2,000 ke 3,000. Lagi cantik macam tu. Okay. So kita susunlah. Kita susun di dalam grup broadcast. Siapa yang tahu broadcast? Cuba respon sikit dekat chat. Tulis saya. Siapa yang tahu broadcast? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah ramai yang tahu. Yang tak tahu tu tanya kawan-kawan yang tahu. Broadcast ni apa? Okey, jadi grup broadcast ni kita susun. Grup broadcast pertama kawan sekolah. Grup broadcast kedua kawan universiti. Grup broadcast ketiga prospek yang belum close. Grup broadcast keempat klien sedia ada. Grup broadcast kelima sepupu sepapat. Grup broadcast keenam penduduk. Grup broadcast ketujuh klien daripada bisnes lain, bisnes A. Grup broadcast ke-8 klien daripada bisnes B. Grup broadcast ke-9 apa-apa buatlah bawahnya grup broadcast pun. Okey, yang penting dalam tu ada ahli lah. Kalau satu grup broadcast ada 100 kan. Kalau ada 100, kalau kita ada 10 grup broadcast ada 1,000. Okey, saya sendiri ada 1,000 lebih. 1,000 lebih ahli dalam broadcast. Termasuklah rakan niaga. Rakan niaga ada morning booster aja saya post iklan dekat personal. Sebab apa? Kadang-kadang dia orang tak sempat tengok grup, saya hantar personal, dia orang tengok, oh ada morning booster, so dia orang join. Okey, kita manfaatkan platform-platform yang ada ni. Okey, yang ni clear dapat tapi walaupun klien daripada perniagaan lain, masing-masing daripada macam-macam background kan, ada yang pernah jual produk, ada yang buat spa, ada yang macam-macam pernah jual kereta, pernah jual MLM, buat grup broadcast. Okay. Bukannya kita nak menjual tau, bukan kita nak menjual. Kalau menjual nanti orang marah. Okay. Kalau kita direct broadcast benda yang menjual, orang akan marah kita. Jadi kita buat dalam keadaan yang beretika, yang mesra, yang sopan santun. Jadi orang akan happy kita nanti. Orang akan reply. Ni kan, orang akan reply kita. Boss, thank you sharing. Okay. Cuba pergi seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Lepas kita dah sediakan, kita dah susun atur grup broadcast kita ni, kita nak sediakan makanan yang baik untuk mereka menjamu selera. Okey. Benda-benda yang menarik ni supaya bila dia dapat macam kita lah, kita dapat sesuatu benda yang menarik. Kita pun happy, kita pun copy, kita pun share. Betul tak? Benda yang baik, benda itulah kita nak share pada grup broadcast. Okey. Tapi yang saya perasan grup broadcast ni, walaupun kita buat 10 grup broadcast, saya perasan kita tak boleh henjut terus serentak 10-10 tu. Buatlah 3 dulu.
Kan 3 dulu, lepas lagi 5 minit buat lagi 3. Sebab dalam 3 guru broadcast ni dah ada 300 penerima. Okey. Laju sangat nak catat tak sempat Alamak, macam mana ni? Saya cuba perlahan sikit. Okey, saya ni orangnya lurus sikit. Nak goreng ayat berbunga-bunga tu tak pandai. Minta maaf. Kadang-kadang saya ni terlalu straight to the point. Okey, minta maaf terlaju sikit. Okey saya ulang balik. Okey, benda yang kita nak kongsi pada grup broadcast ni adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebab yang saya beritahu tadi, kalau kita grup mudah kerja kita. Mudah kerja kita. Okey. Info apa yang kita boleh kongsi? Info pengurusan kewangan. Contohnya apa-apa info pelaburan ke, info kita tak buat pun perniagaan itu, tapi kalau kita jumpa iklan, kita nampak benda ni bagus, kita copy, edit sikit, bawah tu kita tulis nota sikit. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum, selamat pagi, mohon maaf broadcast daripada saya, info bermanfaat. Contoh. Okey. Lepas tu tulis bawah sekali nama kita. Dan nama Muhammad Azrul, Takaful Ikhlas, Ikhtisas. Okey. Lepas tu bawah lagi letak link. Letak nombor phone ataupun link. Okey, sekejap lagi saya tunjuk contoh. Link apa yang kita nak letak tu? Siapa tahu link 3. Ya, saya type nanti try study sikit macam mana nak buat link 3. Boleh tengok dekat YouTube linktr.ee. Nanti siapa-siapa lepas kami sharing nanti buka link 3 ni, study sikit macam mana nak buat dia punya link tu sangat cantik. Bila ada link tu, klien tengok ni apa dia ni kan, prospek tengok ni apa dia ni. Bila dia tekan, keluar macam-macam benda yang kita dah setting. Kita boleh setting kita punya iklan. Kita tak iklan pun, kita hanya berkongsi info. Kita kongsi info, tapi bila mana bawah tu ada sedikit link, kalau dia tekan, keluarlah kita punya iklan. Okay. Sedangkan kita kongsi info, okay. Kongsi info apa? Info saving, info pengurusan atau pusaka, info claim, okay. Info claim, lepas tu jenis-jenis takaful, okay. Kita dalam bidang takaful memang kita tahulah kan takaful kan, tapi orang luar tak tahu. Orang luar ingat daftar takaful, setiap takaful tu ada kad. Nampak tak? Sedangkan dia tak tahu medical card saja ada kad. Okay. Kita boleh explain dalam takaful ni ada banyak kan, ada banyak jenis-jenis coverage. Ada pampasan kematian untuk selesai hutang, untuk bagi hadiah pada waris, ada pampasan penyakit kritikal, okay. Ada pampasan apa lagi? Airline hospital. Setiap rider kita boleh pecah kepada satu info. Penyakit kritikal, kita cerita sikit penyakit kritikal ni. Kita buat huraian sikit. Dekat Malaysia ada berapa jenis penyakit kritikal yang famous, yang utama. Ada stroke, ada jantung, ada buah pinggang. Ada apa kan? Study sikit. Okay. Lepas tu airline hospital. Apa benefit airline hospital pula? Kita buat satu info. Kita tak jual kita tidak menjual. Kita buat info sahaja. Tak perlu menjual pun. Bawah sekali ada link kita kat situ. Okay. Lepas tu pula, okay, perbezaan takaful dan insurans. Okay. Ramai yang tak tahu lagi. Yang tak tahu takaful dan insurans bagi dia sama. Bagi orang luar, takaful sama dengan insurans sama dengan takaful. Yang dia tahu takaful tu adalah insurans. Tugas kita nak bagi sedikit huraian. Kalau tak ada idea sangat, kita buka dekat Facebook, type dia. Kan apa beza takaful insurans, jumpa orang lain punya post, okey, kita copy, kita olah sedikit. Ini kita panggil kreatif. Inovatif. Orang lain punya idea, kita copy, ambil idea tu, kita olah sikit. Bawah jangan lupa macam saya cakap tadi, kat bawah tu tulis, okey. Jadi saya contoh saya punya ayat info tu. Okey. Lepas tu pula setiap Jumaat kan Ikhtisas ada buat kan. Salam Jumaat semua tu kan. Kita ambil yang tu, kita olah sikit, kita post salam Jumaat. Okey. Kalau kita tengok Ikhtisas punya ayat ini macam tak menarik, tapi kita jumpa yang lain lagi menarik, contoh pun tak salah, kita ambil yang lain punya ayat, hadis ke ayat Quran ke, kita kongsi. Bawah sikit tulis Assalamualaikum, salam Jumaat, semoga kita semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Kan? Mohon maaf, mesej broadcast dari saya. Okey.
Bila kita mohon maaf macam tu, orang tak marah kat kita. Saya tak menjual dekat broadcast. Kita hantar info, orang akan dapat, dan kalau dia nak reply, dia reply. Dia tak reply pun tak apa, yang penting dia tak block kita. Okay. Ada juga yang first time broadcast terus kena block. Ada juga yang first time broadcast terus orang message kan, kenapa hantar macam ni ke saya, tolong padam nama saya daripada list broadcast pun ada. Okay. Tetapi kalau kena teknik yang betul, teknik yang lembut kan, orang dapat, orang akan happy, orang akan reply terima kasih, good info kan, thank you sharing, info bermanfaat, macam-macam orang akan reply. Okay. Okay, jadi secara tak langsung setiap Jumaat tu kita ada info. Okay. Lepas tu setiap kali ada event, kita bagilah ucapan. Okay. Jangan lepas peluang ni. Ni peluang ni. Setiap kali event, Raya Puasa, Raya Haji, Nisfu Syakban, 1 Rejab kan, bulan Rejab ke, apa lagi, Salam Merdeka kan, Tahun Baru, macam-macam. Setiap kali ada mesej-mesej yang ucapan tu, kita buat ucapan kita sendiri. Yang penting dekat bawah, kalau yang ucapan tak payah tulis broadcast. Ucapan tu kita tulislah seolah-olah daripada kita. Yang penting bawah sekali ada nama Muhammad Azrul, Takaful Ikhlas. Perkataan Takaful Ikhlas ni dah marketing Ikhtisas. Okay, agensi Ikhtisas contoh. Lepas tu bawah tu letak link. Letak link yang link tadi tu. Kalau siapa tak pandai sangat lah, link tadi ni tak pandai sangat, tulislah www.whatsapp.my/nombor phone cukup. Okay, sebab apa? Dalam info kita ni, kadang-kadang prospek kita tu baca bermanfaat, dia akan forward ke orang lain. Benda ni saya dah alami. Saya punya post kat group family. Tak sangka yang pakcik saya ni, dia forward dekat group sekolah dia. Kawan sekolah dia yang call. Kan saya ni kawan kepada Haji Yaman. Haji Yaman tu pakcik kepada wife. Okay. Saya kawan kepada Haji Yaman. Saya tengok ni Haji Yaman ada post pasal takaful ni, hibah kan. Boleh tak saya nak tahu detail? Sebab secara tak langsung kita dapat market sangat besar. Okay. Okay, seterusnya. Testimoni pelanggan. Kan kita tolong buat claim. Klien message kita, Assalamualaikum bos, claim dah masuk, terima kasih banyak-banyak kan, sangat membantu. Benda tu jangan abaikan. Screenshot. Kadang-kadang orang message, Assalamualaikum, claim dah masuk lah cepatnya. Perkataan cepatnya tu sangat berharga. Nampak tak? Lepas tu kita punya message dengan klien, contohnya lah, polisi cepat lulus. Pun kita screenshot juga, simpan. Itu testimoni pelanggan, okey. Bos, servis terbaik kan. Servis terbaik memang recommended. Kita screenshot, kita simpan. Yang lagi best kalau ada nama kita. Ada nama. Assalamualaikum Tuan Azrul kan. Claim dah dapat, alhamdulillah kan. Terima kasih banyak sudi bantu. Macam tu lagi syok. Benda tu jangan abaikan, screenshot, simpan. Okey, simpanlah dekat tempat yang selamat. Simpan dalam handphone tak selamat lagi. Simpan dekat dalam komputer. Selamat sikit. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang tukar handphone semua gambar hilang. Ataupun simpan dekat Telegram. Pun boleh juga simpan kat Telegram kan. Simpan kat Telegram ke, simpan kat grup WhatsApp ke, yang mana data tu selamat. Benda-benda penting ni kita kena simpan dekat tempat yang selamat. Okey tuan-tuan Boleh saya teruskan? Boleh cakap Koko ada soalan ke? Teruskan Azrul terbaik. Alamak, malu. Board of Director Hajah Sheila ada kat sini. Hajah Sheila. Tapi suasana PKP ni kena belajar back to zero lah. Memang kena buat. Betul. Dia tak ada, dia pangkat tak penting. Yang penting kocik tu yang kena still keep going istiqamah. InsyaAllah. Betul. Pangkat tu lain kan. Pangkat nombor 2. Anugerah pun nombor 2. Yang penting kita punya income tu naik. Sentiasa naik. Betul tu. Itu yang penting kan. Semalam ilmu sangat penting. Betul. Semalam pun ada program kan. Alhamdulillah saya dapat top agency director nombor 2 lah, agency director dekat Central. Pada saya itu tak penting sangat. Dia penting grup saya income naik. Itu yang penting. Macam mana nak naik income? Upgrade lah ilmu dulu. Upgrade knowledge, insyaAllah income kita akan naik. Okay. Tahniah Cik Azrul. Saya Raudah daripada Sik Kedah. Saya
Follow pula saya serta follow jugalah FB Cik Azrul, Puan Nur Sheila, Ambil Aura kan kita orang Kedah ni dia macam ni sikit. So saya memang tertarik dengan ilmu tu. Terima kasih hari ni saya cuba praktik lah ilmu-ilmu yang di-share pagi ni. Tahniah. Okey. Apa yang saya share ni sebenarnya benda yang saya buat. Benda yang memang saya buat untuk pengetahuan semua lah. Untuk pengetahuan semua, kita PKP tahun lepas kan, bulan 3 tahun lepas, bulan 4. Saya rasa lebih daripada 60,000 FYC tu daripada online. Lebih daripada 60,000 FYC daripada online marketing. Okay. Online marketing yang cost dia zero. Cost zero. Okay. Jadi cubalah fokus sikit apa yang saya nak share ni. Okay, seterusnya. Cik Kai. Slide seterusnya. Jadi walaupun PKP, walaupun kita kat rumah, jangan kita manfaatkan sebaiknya. Pasti ada hikmah dia. Kalau kita fikir satu PKP ni satu musibah, dia akan jadi musibah. Kalau kita fikir benda ni ada hikmah dia, ada kebaikan dia, maka dia akan jadi kebaikan. Mana Cik Kai ni? Oh, Cik Kai. Cik Kai online. Online. Ada tak? Tak boleh lagi next slide ni. Okay. Jadi saya ulang balik info, kita boleh berkongsi info kalau ada team. Tak payah ramai pun, team dalam 5 orang, tujuannya nak berkongsi info. Dapat info menarik daripada grup lain, masukkan dalam grup kita. Dapat info daripada grup lain, masuk grup kita boleh copy dan juga kita boleh post, broadcast dekat kita punya database. Okay. Database, ingat balik minimum 500, pastikan minimum 500 orang yang save nombor phone kita. Dan juga itu minimum paling cantik 1000 ke atas lah paling cantik. Lepas tu kita sort ikut group. Kita groupkan di dalam group broadcast, okey. Lepas tu kita post info. Kelebihan bila mana orang save nombor phone kita, status kita tu dia akan nampak. Okey. Cuba check, kita post satu status, tengok berapa ramai yang tengok kita punya status. Okey. Kalau lebih daripada 100, alhamdulillah. Kalau 40, 50, tu satu problem. Okey. Saya ada kawan view dia yang tengok status dia 400 ke atas. Jadi tu sangat-sangat menarik lah sebab status kita orang suka tengok. Okey. Okey, mana Cik Kai ni? Nak tekan next ni? Saya tak boleh tekan next. Okey, saya boleh share screen. Apa biasa saya share screen Cik Azrul boleh jawab soalan dekat chat dulu kot? Ya, ada soalan. Okey, saya tengok kejap. Okey, sekejap. Banyak soalan ni. Broadcast selalu time bila? Berapa kali sehari, berapa kali seminggu? Okey, terima kasih soalan. Okey, broadcast tak perlu banyak-banyak pun. Tak perlu banyak-banyak. Minimum seminggu satu. Minimum seminggu satu. Okey, sebab kita nak post hari Jumaat tu. Hari Jumaat. Okey, dan lama-lama sekali baru kita post info. Jangan selalu sangat. Jangan terlalu kerap sangat. Okey, yang penting kita pegang klien tu, prospek tu kita pegang. Sebab apa? Kita nak kita ni berada dalam minda dia. Bila ada orang cerita dia tentang takaful, dia terfikir, oh takaful Azrul. Kita nak yang tu sebenarnya. Takaful je Azrul, medical card je Azrul, hibah je Azrul. Kita nak macam tu. Sepupu-sepupu kita, bayangkan, disebabkan kita tak ada engagement dengan cousin kita ni, sepupu kita ni, dia ambil dengan ejen lain. Dah lah ejen lain, company lain, rugi tak? Sedangkan dia sepupu kita lebih dekat dengan dia. Okay, jadi perlu kita ada engagement. Jangan tunggu dia mesej kita dulu. Kita wujudkan perbualan. Kadang-kadang ada yang saya memang sengaja wujudkan urusan. Contoh, contoh, saya tak buat general pun. General takaful saya tak buat, tetapi rata-rata masyarakat luar kan semua ada kereta, semua nak renew insurans. Saya post dalam grup, siapa nak renew insurans kereta, bagi tahu kan saya boleh tolong. Saya punya ayat saya boleh tolong. Okey. Nanti saya bagi diskaun. Walaupun tak untung tak apa. Tak untung pun tak apa, yang penting kita ada engagement dengan prospek tu. Tetapi janganlah sampai membebankan kita pula. Sebab benda tu kita nak tolong kan. Janganlah sampai kita kena hantar dia punya road tag sampai 50 km ke 100 km kan susah. Jadi kita wujudkan engagement tu. Kadang-kadang perlu modal sikit, tak kisah. Okay. Apa yang saya buat? Okey. Ini contoh info. Apa yang saya buat?
selain daripada info, saya buat offer. Kita nak tolong dia, nak buat claim ke, nak buat insurans kereta ke. Macam dekat tempat penduduk saya ni, wife saya selalu buat. Kami kadang-kadang kita orang lain buat niaga, sepupu jual barang, kami tolong promosi pada grup penduduk. Sebab apa? Sebab kita nak ada engagement, adanya urusan dengan penduduk itu. Katakanlah tempat saya ada 500 penduduk. Okay. Kalau saya dapat 100 pun dah okey. Kita punya prospek. Okay. Itu penting. Pentingnya prospek kita ni share nombor phone kita share nombor phone dia. Wujudkan urusan kalau perlu. Okay. Harap menjawab soalan tadi. Broadcast tak perlu kerap sangat. Okay. Apa lagi soalan? Ada lagi tak soalan? Okay, macam dah tak ada soalan Okay, kalau ada soalan, tulis je. Nanti kita bacakan. Okay, seterusnya. Ini contoh info. Contoh-contoh info. Okay. Ini yang first tu info claim. Orang baca, kalau orang baca tajuk kereta akhbar saja, tak begitu memberi impak. Okay. Saya buat huraian sikit. RM 1 juta pampasan takaful untuk apa? Kita buatlah huraian sikit, kita pun dah pandai kan? Semua dah pandai. Kita buat huraian sikit. Okay. Lepas tu info yang kedua ni, tajuk dia info takaful. Bila orang baca info, orang tak marah, orang akan baca. Info kalau dia nak bacalah. Kalau dia tak nak baca pun, dia tak marah kita sebab benda tu info. Saya bukan jual pun. Okay. Cuba tengok tu. Kematian berdasarkan data daripada WHO, 70% kematian berpunca daripada 4 penyakit ini. Sakit jantung, kanser, buah pinggang, stroke. Nombor 4 tu stroke. Okay. Lepas tu, info apa tu? Info yang ketiga tu, kewangan anak muda. Yang ini saya dapat daripada orang lain. Saya copy, saya edit. Saya olah sikit, ayat bagi menarik sikit. Dekat bahagian bawah, kita letaklah kita punya citation tu. Kita punya nama kita. Okay. Ini contoh-contoh info. Bila mana kita ada kawan-kawan yang sudi, perah otak sikit, buat info, benda tu lagi syok. Okay. Ditambah pula sekarang ni kan kita, Cik Husaini pun dah banyak buat kan. Cik Husaini dengan tim kisah banyak buat bahan-bahan marketing pun boleh kita guna. Tapi ingat, untuk broadcast ni tak sesuai hard sell. Untuk broadcast tak sesuai hard sell kecuali broadcast pada klien sedia ada. Dalam banyak-banyak grup broadcast, kita ada satu grup broadcast klien sedia ada. Okey. Dekat situ kita boleh akses sebab dia dah jadi klien. Dalam senarai klien kita tu ada macam-macam jenis orang. Kalau kita rajin lagi, kita sort pula yang mana dah ambil, yang milik kekal saja, yang mana hibah saja. Yang mana dah ada milik kekal sahaja, kita promote hibah dalam tu. Yang mana dah ambil hibah saja, kita promote milik kekal dalam tu. Okey. Macam-macam idea sebenarnya untuk kita susun. Yang penting kita susun kita punya database tu dengan baik. Senang kita nak buat promosi nanti. Okey, cuba seterusnya Cik Kai. Okey. Info apa ni? Contoh info. Okey. Nampak tak saya punya tajuk tu, prospek TI, nampak? Itu tajuk grup broadcast saja tu. Info sihat kan. Benda ni pun dapat daripada grup. Daripada grup, tambah sekarang ni kan banyak orang bagi tips-tips kekal sihat macam-macam kan. So kita copy, edit bagi nampak kemas sikit. Bawah, yang cuba tengok yang tengah. Nampak tak? Bawah tu saya buat apa tu? Assalamualaikum tuan-puan semua, apa khabar? Moga semua dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, maaf broadcast pagi-pagi. Moga info ni bermanfaat. Okey. Nampak tak? Kalau dia nak tekan, dia tekan. Kalau dia tak nak tekan, tak apa. Sebab benda ni info. Okey. Lepas tu tengok bawah sekali, Azrul Takaful. Okey. Jadi kat situ kita dah tanam dah Azrul Takaful. Orang sebut je Azrul, orang ingat Takaful. Orang sebut je Takaful, ingat Azrul. Okey. Lepas tu, yang ini pula tabung suami. Yang ini daripada Facebook. Siapa nama dia? Azizi Ali. Facebook Azizi Ali banyak info-info berkaitan dengan kewangan yang kita boleh copy. Bila kita copy dia punya, kita letaklah sumber, bawah tu kita tulis sumber Azizi Ali. Kita tulis je sumber situ. Benda tu tak salah. Okey. Lepas kita tulis sumber, sebab yang ni saya tak edit tau. Ayat ni memang ayat yang menarik, yang tak perlu diedit, memang cantik ayat dia. So saya copy sebiji-sebiji, bawah tu saya letaklah nama dia. Sebab dia penulis. Okay, bukan saya penulis, dia penulis, saya tulis. Saya letaklah nama dia. Dan Tuan Azizi Ali ataupun Facebook Azizi Ali, sumber dia. Bawah lagi barulah kita tulis yang tengah ni.
yang Assalamualaikum tu. Di bawah sekali info tulis Assalamualaikum tuan-puan semua, apa khabar kan? Yang itulah mohon maaf broadcast pagi-pagi info bermanfaat. Contoh kan. Okey, seterusnya. Okey. Patah balik. Nak explain sikit lagi. Okey. Dalam banyak-banyak database kita tu, kita post info. Sesekali dalam info kita di bawah tu kita buat iklan. Siapa yang nak tahu lebih detail tentang polisi hibah ataupun manfaat takaful hibah, boleh join grup ini. Kita buat satu grup khas yang lebih hardcore. Iklan itu lebih banyak. Iklan itu lebih kepada hard sell. Broadcast soft sell. Broadcast lebih kepada info. Tapi kita jemput daripada 1,000 orang ni, database kita ni, kita jemput mereka join ke satu grup, yang mana grup tu kita gunakan untuk hard sell. Grup untuk info dan juga hard sell. Okay. Nampak tak kita panggil funnel. Kita tengah filter daripada 1,000 turun kepada semakin kecil, kita nak filter siapa yang nak. Okay. Jadi memudahkan kerja kita macam tu. Okay, dapat idea sikit. Dalam grup itu barulah kita berbukas. Grup tu kita tulislah grup info takaful. Jangan tulis info takaful je, tulis grup info takaful 19 contoh. Kenapa 19? Orang akan fikir, uish, Encik Azrul ni dah ada 19 grup. Aku ni duduk dalam grup hingga 19. Nampak tak? Jadi, tapi andai kata saya buat grup WhatsApp sebab lebih ramai orang guna WhatsApp. Okay? Andai kata, bayangkan saya ada grup WhatsApp untuk iklan. Grup WhatsApp yang memang orang nak takaful pun. Bayangkan kalau saya ada 10 grup. Satu grup ada 100. Kat situ saya dah ada 1,000 database. Database yang memang minat takaful. Kat situ kita takkan habis punya. Kita takkan habis prospek. Setiap bulan mesti ada kes punya. Mesti ada kes sebab database kita tu banyak. Okey. Okey, seterusnya. Cik Kai. Okey, contoh claim. Nampak contoh claim. Nak zoom tak apa nampak ni. Boleh nampak ke tak ni? Okey. Dalam ini semua claim yang saya buat. Kalau boleh besarkan sikit kan. Okey. Kalau boleh nampak lah. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Okey, jap tengok yang sebelah kiri sekali. Okey, ini semua yang ini semua info claim. Info claim kadang-kadang orang baca, kadang-kadang orang tak baca. Bila orang tak baca tu kita buatlah tajuk atas tu, nampak tak? Tuntutan pay and claim RM5,157.17. Nampak? Lepas tu ayat yang short sikit tu, bab claim bagi saya uruskan. Nampak tak? Bila orang baca, orang akan lebih confident dengan kita. Okey. Nampak tak yang saya petakkan tu? Saya petakkan warna merah tu. Dan tulis dah bank in. Cek dengan ATM esok, saya akan minta detail dari bank kan. Terima kasih Azrul dan Loges. Loges tu orang Media Express. Okey. Cuba tengok gambar kedua pula. Nombor phone jangan lupa letak nombor phone sebab apa perlu nombor phone ni? Kadang-kadang kita post gambar ni dekat status. Orang screenshot, orang hantar ke orang lain. Orang hantar ke orang lain, jadi kita punya nombor phone di situ. Okey. Claim kematian. Bila saya follow up ada tulis baru approve. Alhamdulillah, thank you Tuan Azrul memberi up to date. Nampak tak? Customer happy, kita screenshot. Bukti customer kita happy. Okey. Lepas tu ayat yang short ada tu bab claim bagi saya uruskan. Orang akan confident, nampak tak? Okey, lepas tu petak yang Cik Kai tengah tunjuk ni, salam tuan, duit claim kematian dah masuk, alhamdulillah, terima kasih banyak. InsyaAllah ada sagu hati untuk anak-anak tuan. Saya dah niat. Nampak tak? Customer happy. Customer siap datang rumah lagi bawa hadiah. Kan sepatutnya itu memang tugas kita pun. Kan kita dah dapat komisen ke situ. Tapi customer happy, dia dapat 44,000. Jadi dia bawa lah hadiah sikit untuk family. Nampak tak? Itu yang syok dia. Okay. Bila dia dah happy macam ni, dia akan recommend orang lain pula. Dia tambah polisi macam-macam. Kita buat tugas kita, dia buat tugas dia. Simple saja. Okay. Cuba tengok gambar ketiga. Gambar ketiga. Kan. Yang ni claim penyakit kritikal 16,000. Okay. Bila kita dah follow up, kita bagi info, tengok dia punya respon tu. Respon dia. Alhamdulillah, dapat meringankan beban. Kan? Dapat meringankan beban family kawan. Thank you Encik Azrul. Nampak tak? Babak claim bagi saya uruskan, letak nombor phone. Letak nombor phone ni bukanlah sebab tak nak orang tiru, bukan. Tapi orang akan share kita punya post ni. Kalau kita buat satu post tentang claim,
kita tempel kita punya bukti claim ni, kalau orang share dah ada nombor phone kat situ. Okay. Jangan lupa tulis nombor phone. Sebab saya memang ada seorang klien message, Azrul, letak nombor phone dekat status sebab akak akan screenshot, akak akan post kat orang lain. Itu memang klien sendiri yang request. So daripada situ saya fikir memang setiap kali kita post status, kalau boleh letak nombor phone. Okay. Okay, cuba kecilkan balik. Ada lagi tak yang tinggal? Okay, cuba pergi next slide. Okay, dah selesai info. Info dah bagi. Sekarang ni kita nak bagi offer pula. Offer. Okay, ingat info macam-macam info. Info pelbagai jenis info kita boleh bagi. Tinggal nak perah otak sikit. Sebab kita dah pandai semua. Semua dah pandai rider kan. Setiap rider pun boleh jadi info. Setiap rider tu boleh jadi satu info. Okay. Kita nak offer pula ni. Offer apa ni? Offer bantu selesaikan masalah claim. Okay. Dalam grup sekolah. Dalam grup sekolah kita post sikit, alhamdulillah dah settle satu claim klien. Siapa-siapa yang dalam grup ni yang ada masalah claim takaful, boleh roger dengan saya. Contoh macam tu. Okay. Sebenarnya kita punya bukan kerja kita pun nak tolong settlekan claim syarikat lain, bukan kerja kita, tapi kita offer sebab apa? Sebab kita ada pengetahuan. Kita offer. Klien saya, bukan klien saya, kawan UiTM. Accident. Bila accident, dia tak sedar. Isteri dia tengah langgar, tak tahu nak buat apa. Okay, saya bagi tahukan dia, kalau tak tahu nak buat macam mana, bagi tahu saya tolong. Nampak tak? Disebabkan ayat itu dalam grup, jadi orang respect kita. Orang fikir, ush, Azrul ni boleh tolong settle claim. Jadi kat situ secara tak langsung dah ada marketing. Okay. Kita offer bantu masalah, nak selesaikan masalah claim. Walaupun claim syarikat lain, tapi prosedur lebih kurang je. Kan? Perlu dokumen, perlu report polis, perlu apa-apa semua kan. Account bank, salinan IC, semua tu biasa. Jadi proses claim tu tak jauh beza pun. Syarikat kita dengan syarikat lain, kita offer je. Okay. Ada satu kes tu, orang mesej kat saya kat Facebook, dia mesej, sebenarnya ejen dia dah masuk ke AIA. Dia ambil polisi takaful kelas. So saya tolong uruskan claim. Bila saya tolong uruskan claim, benda tu tak susah mana pun. Kan kita guide dia, lepas tu kita tolong. Bila saya tolong dia kata, Azrul, saya dengan suami tak ada lagi ni polisi sebenarnya, boleh tak kalau kita nak buat dengan Azrul? Nampak tak? Bila kita tolong, adalah rezeki. Okay? Adalah rezeki. Dan bila kita tolong tu tak salah pun. Kita minta tolong dia balik kan. Nanti kalau ada kawan-kawan yang mana tak ada takaful lagi, nak ambil takaful, bolehlah minta kontak dengan saya. Sedangkan sebenarnya kita nak tanya dia. Biasalah orang Melayu ni kan. Orang Melayu ni macam saya lah. Malu sikit nak tanya direct. Kita guna indirect. Kalau ada kawan-kawan sekolah ke, sepupu sepapat ke nak ambil takaful, minta tolong beritahu saya. Sebenarnya kita nak dia yang beritahu saya sebenarnya. Kita nak dia yang beritahu kita. Dah kalau nak ambil takaful, ambil yang kita. Itunya sebenarnya. Okay. Jadi macam tu, jangan takut untuk offer, tolong uruskan claim. Okay. Jarang sebenarnya, claim-claim ni pun jarang. Saya pun dah berapa tahun, claim meninggal baru satu, claim penyakit kritikal baru satu. Macam tu. Claim tak banyak mana pun. Okay. Jadi jangan malu untuk offer, jangan takut untuk offer nak tolong claim orang lain. Okay. Lepas tu bantu mereka yang kehilangan ejen. Dekat grup sekolah. Dan pun masuk juga kan. Siapa-siapa yang mana ejen dia dah tak buat takaful, ada masalah, boleh beritahu. Kita tolong. Walaupun syarikat lain, kita tolong guide sahaja. Tak ada masalah. Okay? Offer je. Lepas tu offer bantu mereka renewkan insurans kenderaan. Takaful kenderaan. Sebab apa? Sebab semua orang ada kereta, semua orang ada motor. Kita offer je dalam grup. Kita offer. Okay? Macam saya post, siapa nak renew insurans kita, beritahu saya tolong buatkan, siap ada diskaun. Sebab apa? Sebab bukan bisnes saya pun. Buat renew insurans kita ni bukan bisnes saya pun. Saya dapat pun saya passing pada partner buat semua. Partner bagi saya komisen sikit, saya bagi diskaun sikit, tak ada masalah pun kan, RM5, RM10 bagi diskaun. Okay? Sebab bukan kita target nak untung pun kat situ. Kita nak ada engagement sahaja. Okay? Lagi apa yang kita boleh offer lagi? Kita offer idea kurangkan cukai pendapatan. Post je. Kadang-kadang orang bayar cukai, orang tak tahu boleh kurangkan cukai melalui takaful. Kita post. Okay? Dengan yang cukai ni kita boleh close lagi besar. Sebab orang tu berpendapatan tinggi. Sebab yang mana bayar cukai banyak ni, dia income dia banyak. Okay? Offer free quotation, offer free consultation. Biasa selalu kita buat. Satu lagi, offer review policy. Offer je. Kadang-kadang orang dah ada takaful, tapi dia lost contact dengan agent. Lost contact dengan agent. Agent kadang-kadang
ejen pindah ke syarikat lain. Okay? Jadi orang perlu perkhidmatan kita. Okay? So kita offer dalam grup-grup semua. Benda-benda offer ni kita boleh post terus dalam grup. Dalam grup boleh, dekat wall boleh, broadcast pun boleh. Sebab benda ni kita offer nak tolong. Bukan kita jual pun. Kita nak tolong orang tanpa charge. Okay? Okay. Dapat idea sikit tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Okay, seterusnya Cik Kai. Ni contoh offer. Daripada ayat info tu, kita buatlah offer sikit. Okay. Kami di Taka Free Class sedia membantu anda membuat perancangan terbaik. Okay. Ada pemilik syarikat di luar sana yang nak saya bantu. Kita offer. Okay. Lepas tu yang ketiga ni, e-book. E-book ni orang lain punya info, saya copy. Okay. Download percuma, buku-buku Islamik, format PDF, hibah dan rumah fik. Bila mana dia buat macam ni, saya tak ubah, saya share je. Okay. Saya share terus. Okay. Yang bawah, yang tengah ni, nampak tak? Join grup WhatsApp untuk tahu plan hibah yang mana paling sesuai untuk anda. Bawah tu sebab grup WhatsApp khas untuk orang yang memang nak tahu pasal hibah. Daripada 1000 orang, akan ada lebih kurang 50 ke 100 orang akan join. Daripada grup WhatsApp tu. Okay. Dekat yang grup WhatsApp ni sebenarnya proses filter. Kita nak filter orang yang betul-betul berminat. Daripada grup WhatsApp ni kita boleh personal WhatsApp pula. Sebab dia dah join grup WhatsApp, dia tentu dia berminat. Jadi kita boleh personal WhatsApp dengan dia. Dalam grup kita buat iklan. Biasanya dalam grup tu saya buat admin saja yang boleh post. Sebab saya tak nak ada orang borak-borak macam-macam kan, saya tak nak nanti. Jadi saya letak saya saja boleh post. Jadi kita boleh personal WhatsApp dia orang ni. Alright dapat idea sikit. Cuba pergi next. Apa lagi ada? Cumanya yang saya tak letak dalam slide ni yang Linktree tu. Linktree. Okay, nanti cuba study sikit pasal Linktree tu. Okay, contoh offer lagi ni. Lupa nak cakap. Dia renew insurans kereta dengan saya bagi diskaun walaupun tak minta. Tak percaya, try renew sekali, siap hantar sampai rumah office. Dalam benda yang kita offer ni, orang lebih suka komen, orang lebih suka share. Nampak tak? Ada share, ada komen kat sini. Okay. Yang kedua ni, sambil uruskan bapa mertua menjalani rawatan di Hospital Sepang Jaya, sempat buat 2 road tag. Alhamdulillah ada yang nak saya tolong kirakan insurans kereta WhatsApp. Padahal kita nak dia jadi pelanggan kita untuk live kan. Tapi kita offer dulu. Mesti ada orang naknya. Sebab apa? Sebab platform insurans kereta, insurans motor ni lah yang lebih ramai orang ada. Dah lah ada kan wajib renew pula tu kan. Sebab kerajaan dah wajibkan, jadi semua orang akan buat. Okay. Offer apa lagi ni? Nak free nota kewangan, pelaburan dan hartanah. Sila join. Join yang ni. Ni pun offer. Okay. Bawah tu pentingnya hibah, kontak Abang Azrul. Tak tahulah siapa punya post ni, saya tak ingat dah. Okay. Respon ni. Ini confirm daripada group family ni. Saya post dalam group family. Orang family lain yang respon ni. Kan. Okay, seterusnya. Alright. Satu post yang sama kita boleh guna di banyak tempat. Okay. Broadcast minimum 500 penerima. Okay, group WhatsApp kita boleh guna post yang sama. WhatsApp status kena ada gambar dan tulisan sikit. Janganlah letak gambar je. Gambar dan sedikit tulisan. Okay. Penerangan sikit lah. Okay, lepas tu wall Facebook, wall page. Benda ni kita boleh share pula ke grup Facebook, kita boleh share ke Messenger. Okay. Nota ni penting ni sebab tu saya tulis. Okay. Apa yang kita kongsi adalah kebanyakannya bersifat info dan juga offer, tawaran. Jadi tak perlu stres untuk kongsikan pada ramai orang. Okay. Kalau kita share benda yang menjual, kadang-kadang kita pun tak suka orang jual kan. Orang direct approach kita pun kita kadang-kadang tak berapa minat. Jadi kita kurangkan benda tu, kita buatlah info banyak sikit. Okay. Lepas tu pula bila kita post info yang menarik, info yang bermanfaat, kita minta orang share juga dekat orang lain. Ini yang berlaku. Saya post pasal hibah itu, info pasal hibah. Tujuan hibah semua tu. Saya tulis bawah tu kalau minta tolong share pada grup lain. Minta tolong share pada kenalan-kenalan lain, mana tahu jadi rezeki untuk orang lain. Okay, mungkin asbab kita share ni, kita boleh bantu dia ada hibah 100,000. Mana kita tahu kan. Saya tulis macam tu, memang ada orang share pun. Memang ada orang akan tolong share. Okay. Okay, sekejap tengok chat, ada soalan tak?
Jadikan makanan untuk menjamu selera. Sediakan grup dalam tele khas ya Eddie Azrul. Okey. Betul. Kadang-kadang kita masa banyak kat rumah kan. So kita perah otak sikit, kita buatlah satu post kita punya. Okey. Saya siapa-siapa nak tukar info dengan saya boleh post kat saya satu info, saya bagi satu info yang lain. Saya ada banyak info. Okey. Kalau dah ada broadcast yang sedia ada, tidak tersusun mengikut kategori, perlu tak susun semula? Perlu. Saya tak susun, sekarang saya dah susun dah. Saya dah susun balik, sort balik bagi cantik kita punya prospek tu. Okay, spend masa sikit lah. Okay, siapa apa lagi ni? Okay, tak ada dah soalan lain Alright, cuba tengok slide seterusnya. Okay, design your sales journey. Okay, kita jumpa orang PM kita yang pertama. Orang PM kita ataupun kita approach orang. Lepas tu kita buat presentation. Lepas buat presentation, kita close sale. Kalau kita close sale, alhamdulillah. Okay, kita bagi servis yang terbaik dan kita gandakan lagi frekuensi jualan. Okay, itu yang close. Yang tak close macam mana? Yang tak close macam mana? Okay, ini yang saya beritahu awal tadi tu. Daripada 10, katakanlah close 3. Lagi 7 ni apa yang perlu kita buat? Kita pegang dia orang ni betul. Jangan lepas. Teruskan follow up. Bagi info. Tapi ingat follow up kadang-kadang orang tak minat sangat follow up terlalu keras ni. Jadi kita follow up dengan info, bagi testimoni, okay? Jadi percayalah dia orang akan datang balik. Dia orang akan datang balik. Kadang-kadang orang survey dengan kita, survey dengan syarikat lain, dia ambil dengan syarikat lain. Tetapi bila mana ada masalah kat sana, dia akan cari kita balik. Sebab apa? Sebab kita selalu bagi info. Bagi info, last kali kita menang. Okey. Saya beritahu orang yang bersabar. 10 orang yang bersabar boleh mengalahkan 100 orang yang kafir. 100 orang yang bersabar boleh mengalahkan 1000 orang yang kafir. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Keyword dia kita sabar. Sebab tu yang saya beritahu, ini game dia. Ini game online, kita tak boleh putus asa. Kita tak boleh, jangan cepat give up. Benda ni memang jangka masa panjang punya. Jangka masa panjang punya planning. Sampai satu masa nanti kita akan dapat kes 4 kes sebulan tu biasa. 4 kes sebulan tu daripada database dia ada. Lagi 2-3 kes daripada effort sekarang. Macam tu. Okay. Satu WhatsApp group boleh letak 500 nombor ke? Tak boleh. Satu WhatsApp group maksimum 256 saja. Ke 257 macam tu. Tak perlu pun sampai cecah maksimum. Dapat 100 kita buka grup baru. Pun dah okey. Macam tu. Okey. Seterusnya Cik Kai. Rasa dah penutup kot. Ni success story. Okey, success story mula PM awal tahun 2020. Tahun 2021 barulah setuju bagi semua. Sebab apa? Sebab saya nampak tak? Saya broadcast claim tu. Yang paling kiri saya broadcast claim. Saya bagi info claim kat dia. Contoh-contoh claim kan. Okay, last kali dia surrender. Okay, yang ini pula, yang tengah ni, Fizi ni. Fizi ni daripada perniagaan lain. Perniagaan lain. Okay, kalau tuan-tuan perasan, saya punya company, bukan company Takaful sebenarnya. Company Mom's Health Trading. Sebab sebelum ni saya berniaga produk. Okay, daripada klien produk tu, disebabkan saya keep in touch. Saya bagi info selalu, bagi info broadcast. Hari raya kita wish, puasa kita wish kan. Jadi diingat kat kita. Jadi bila mana ada orang approach Takaful ataupun berlaku musibah dalam circle dia, ada orang meninggal, dia teringat, dia akan cari kita. Nampak tak? Prospek 2019 ambil Takaful pada tahun 2021. Okay, sama juga yang Taufik ni pun sama. Ini yang Taufik tak pernah jumpa. Yang Fizi ni jumpa pun selepas dah sign up polisi, dah nak bagi polisi baru jumpa. Lepas jumpa tu pula tambah lagi 3 polisi. Nampak tak? Bila mana orang believe kat kita, orang percaya kat kita, dia dah confident kat kita. So insyaAllah sales tu jadi lebih mudah. Okay, seterusnya. Sebenarnya banyak, success story ni banyak. Daripada 2017 pun ada, 2016 pun ada. Okay, orang yang dah ambil insurans lain, company lain. Okay, yang mana kita dah approach tapi dia tak setuju dengan kita, dia ambil dengan company lain, tiba-tiba dia datang balik. Sebab kita punya bonding tu, saya dah ikat dia dengan info, dengan broadcast semua ni saya dah ikat dia dah. Okay, so kesimpulan. Minta maaf panjang juga cerita. Kesimpulan, banyakkan database.
Sebab database tu kita boleh jimat kos marketing. Bila ada database, susun betul-betul database kita tu kita boleh tukar menjadi duit. Okay. Sifu cakap 500 database paling kurang boleh convert jadi RM500 paling kurang. Okay. Prospek yang tak close segera jangan putus asa, teruskan follow up. Okay. Jika ada team, kalau ada team lagi bagus. Okay, lagi banyak info kita boleh dapat. Siapa-siapa nak tukar info, tolong WhatsApp saya info, nanti saya bagi info yang lain. Okay. Seterusnya. Okay, nombor phone saya, nombor phone. Lupa nak cakap, nombor phone saya 013, siapa nak tulis, tulis 013 426 6264. Okay, kalau siapa-siapa nak bertukar info, saya dah tulis kat tu, kat chat tu. 013 426 6264. Okay. So, setiap kali share info, pesan pada buat pesanan supaya kongsikan juga pada orang lain. Okay. Lepas tu, post apa-apa saja gambar ataupun ayat, pastikan ada nombor phone sebab orang lain akan screenshot dan share kita punya iklan tu. Okay. Peluang masih banyak, peluang masih banyak. Kita pun tahu market kita kat Malaysia masih banyak, masih besar lagi market. Baru ada 16% yang ada takaful. Lagi 84% belum ada lagi polisi takaful. So, peluang masih banyak. Masih ramai yang sedang mencari perkhidmatan kita. Okay. Yang syoknya orang tengah mencari. Orang tengah mencari. Jadi bila mana kita tunjukkan diri kita, jadi proses tu lebih mudah. Okay, tunjukkan diri kita dalam semua platform. Rugi. Rugi kalau orang terdekat dengan kita, sign up polisi dengan orang lain. Sangat rugi. Okay. So, ketujuh, kesimpulan dia istiqomah. Istiqomah pasti jadi. Okay. Clear tak? Ada gangguan sikit? Okay. Ada pula prospektor miss call. Boleh tahan juga ni. Okay. Miss call. Dah habis. Cuba next slide. Ada lagi tak? Rasa tak ada, dah tak ada dah. Okay. Ada? Ada soalan tak? Sekian saja. Okey, kita buka untuk soalan ya. Mana-mana yang ingin bertanyakan soalan boleh unmute ataupun kalau segan boleh chat boleh masukkan soalan dekat ruangan chat. RN tu miss call. Siapa dia ni miss call saya ni? Aduh. Mr. K82. Mr. Kai ke ni? Ke siapa ni? Bukan. Bukan. Oh, Tuan Mokhtar Kudri. Tuan Mokhtar. Steady ni Tuan Mokhtar kita ni. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, jadi saya ucap terima kasih pada Ikhtisas Pantai Timur jemput saya. Kemudian saya nak minta maaf lah, anda kata tersalah cakap, terkasar bahasa. Mohon kongsikanlah ilmu ni. Ilmu ni bukan ilmu saya pun, ilmu Allah bagi, kefahaman Allah bagi. Jadi, moga semua bermanfaat untuk semualah. Itu saja. So, saya serahkan kembali majlis pada Encik Kai. Silakan, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih kepada Encik Muhammad Azrul, Agensi Director daripada Wilayah Tengah atas perkongsian yang sangat-sangat berinformasi sebentar tadi. Encik Azrul, kita boleh share ke dekat rakan niaga ni slide Encik Azrul tadi? Bolehkah kita share kalau ada rakan niaga nak slide daripada Encik Azrul? Boleh. Okey, boleh Boleh. Okey, baiklah. Terima kasih. Dihalalkan insya-Allah. Okey. Terima kasih sekali lagi pada Encik Muhammad Azrul tajuk game online marketing. Okey, baiklah. Jadi untuk sesi yang seterusnya saya ada sedikit update berkenaan dengan kempen